Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai surah Al-Kahfi dari ayat 83 hingga 90. Sebelum kita dengar bacaan ayat Quran dan terjemahannya, kami memperkenalkan diri dahulu. Saya Aina Jua binti Muhammad Suhani, nombor metrik 061490. Nama saya Aiman Amirah binti Johari, nombor metrik 060061. Nama saya Nur Farah Izana binti Zakaria, nombor metrik 058990. Nama saya Nur Atirah binti Nur Azman, nombor metrik 060068. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu ceritanya tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Berkata Zulkarnain, "Adapun orang yang aniaya, maka kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang amat sangat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami." Okey, baik. Usai bacaan surah Al-Kahfi dari ayat 83 hingga 90, seterusnya saya mulakan dengan syarah ayat-ayat tersebut. Okey, saya mulakan dari ayat 83. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Was'alunaka," mereka akan bertanya kepadamu, hai Muhammad, "'an dzil qarnain," tentang Zulkarnain, yakni tentang beritanya. Sebagaimana kami telah mengemukakan sebelumnya bahawa orang-orang kafir Mekah pernah mengirimkan utusan kepada Ahlul Kitab untuk menanyakan kepada mereka tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk menguji Nabi SAW. Kemudian para Ahlul Kitab itu berkata, "Tanyalah kepadanya tentang orang yang berkelilingan di muka bumi ini."
tentang apa yang diketahuinya dan tentang apa yang dilakukan oleh beberapa orang pemuda dan juga tentang roh. Maka turunlah surah Al-Kahfi. Diberi nama Zulkarnain kerana ia adalah seorang raja Romawi dan Persia. Sebahagian orang menyebutkan bahawa di kepalanya terdapat sesuatu yang menyerupai 2 tanduk. Ada pula yang menyatakan diberi nama Zulkarnain kerana ia sudah berhasil mencapai belahan timur dan barat, iaitu tempat matahari terbit dan terbenam. I'rab bagi ayat yang ke-83, perkataan pertama yas'alunaka, iaitu fi'il mudhari' marfu' li tajradihi minan nasab wa jazam, wa 'alamat raf'ihi thabutan nun niyabah 'anid dhammah li'annahu min af'alu khamsah. Huruf yang kedua sa'atlu, sin, huruf istiqbal mabni 'ala al-fathi la mahillu min al-i'rab. Atlu iaitu fi'il mudhari' marfu' li tajradihi minan nasab wa jazam, wa 'alamat raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarihi 'ala al-waw li thaqal. Firman-Nya, inna maktanna lahu fil ardi, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi. Maksudnya telah kami berikan kepadanya kekuasaan yang besar yang mencakup segala sesuatu yang diberikan kepada para raja, yakni berupa bala tentera, peralatan perang dan beberapa benteng. Oleh kerana itu, ia dapat menguasai bumi belahan timur dan barat dan banyak negeri yang tunduk kepadanya. Dan bahkan berbagai raja di dunia pun turut tunduk kepadanya. Dan semua orang, baik Arab maupun non-Arab, berbondong-bondong mengabdikan kepadanya. Firman-Nya lagi, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, yakni pengajaran bahasa-bahasa. Lebih lanjut, ia mengatakan, ia tidak memerangi sesuatu kaum melainkan telah diajak bicara dengan bahasa mereka. Berkenaan dengan Ratu Balqis, Allah SWT telah berfirman, wa utiyat min kulli syai'in, dan ia telah dianugerahkan segala sesuatu, yakni segala sesuatu yang juga diberikan kepada raja-raja lain. Demikian halnya dengan Zulkarnain, di mana Allah SWT telah membentangkan baginya berbagai jalan dan sarana untuk membebaskan berbagai wilayah dan negeri, menupaskan musuh-musuh yang dihadapinya, menyungkurkan raja-raja di bumi serta menghinakan orang-orang musyrik, dan ia telah diberikan segala sesuatu yang ia butuhkan sebagai jalan. I'rab bagi ayat yang ke-84, iaitu huruf pertama makanna, iaitu fi'il madi mabni 'ala sukun la tasaluhu bi dhamir rafi'ihi muhtaraka. Huruf na dhamir baris muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'ihi fa'ilihi. Huruf yang kedua syai'in, iaitu mudhaf ilaihi majrur wa alamatihi jazihi al-kasrah zahiruhu ala akhirih. Baiklah, ayat yang seterusnya ialah ayat 85, fa'atba'a sababa, yang bermaksud lalu dia menempuh suatu jalan. Ibnu Abbas mengatakan fa'atba'a sababa yang bermaksud maka ia pun menempuh suatu jalan, yakni as-sabab, iaitu tempat. Manakala Mujahid pula mengatakan yakni tempat turun dan jalan antara timur dan barat. Seterusnya, Sa'id bin Jubair mengatakan, yakni ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ikrimah, Ubaid bin Ya'la dan As-Sudi, yang mana beliau mengatakan ia merupakan tanda-tanda dan bekas-bekas. Baiklah, kita lihat kepada i'rab perkataan bagi ayat 85. Fa'atba'a, al-fa'u harfu ataf mabni 'ala al-fathi la mahalla laha min al-i'rab. Atba'a fi'il madi mabni 'ala al-fathi. Sababa maf'ulun bih mansub wa 'alamatuhu nasbihi fathah az-zahirah 'ala akhirih wa jumlah fi'liyah. Seterusnya ayat 86, Allah Ta'ala berfirman, hatta iza balagha, hingga apabila dia telah sampai, iaitu Zulkarnain. Hatta iza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghubu fi 'ainin hami'atin, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Terdapat perbezaan dalam qiraat ayat tersebut.
Ahli qiraat Madinah dan Basrah membacanya fi ainin hamiatin, di dalam laut yang berlumpur hitam, yang mana ianya bermaksud tenggelam ke dalam laut yang berlumpur panas. Sebahagian ahli qiraat dari Madinah dan ahli qiraat Kufah membacanya fi ainin hamiyatin, iaitu yang membawa makna dalam laut yang panas. I'rab perkataan bagi ayat 86, tarubu ismu majrur bi fi wa alamatuhu jarihi kasrah zahirah ala akhirih. An tu'azziba, an harfu masdar wa nasbi mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tu'azziba fa'il mudhari' mansub bi an wa alamatuhu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Saya akan sambung pada syarah ayat yang ke-87. Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Maksudnya adalah dikatakan adapun mereka yang kafir, maka kami akan membunuhnya. Al-Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Razak memberitahukan kepada kami, ia berkata, Mamar memberitahukan kepada kami dari Qatadah mengenai firman Allah. Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Ia berkata, maksudnya adalah dibunuh. Summa yuraddu ila rabbihi fayu'azzibuhu 'azaban nukra. Allah berfirman, setelah dibunuh akan dikembalikan kepada Allah. Maka Allah menyiksanya dengan siksaan yang pedih dan tidak ada batasnya, iaitu siksa Jahannam. I'rab bagi ayat 87. Qala fi'il madhi mabni 'ala al-fathi. Yuraddu fi'il mudhari' mabni lamma lam yusamma fa'alahu marfu'. 'Azaban maf'ul mutlaq mansub. Bagi syarah ayat yang ke-88, wa amma man amana wa 'amila shalihan. Mereka yang beriman dan taat kepada Allah akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah, iaitu syurga. Falahu jazaa'an husna, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Wasanaqulu lahu min amrina yusra. Kami akan mengajarkan sesuatu yang mudah bagi mereka di dunia, yang dapat menguatkan hati mereka untuk beriman kepada Allah serta melembutkan ucapan mereka. I'rab bagi ayat 88. Man isim mausul mabni 'ala sukun. Amanna fi'il madhi mabni 'ala al-fathi. Jazaa'an hal min dhamir mustatir fil jar majrur mansub. Ayat yang seterusnya adalah thumma atba'a sababa. Kemudian ia menempuh jalan yang lain. Syarahnya adalah kemudian Zulkarnain berjalan menempuh jalan-jalan dan tempat persinggahan. Baiklah, untuk i'rab yang pertama thumma, huruf ataf mabni 'ala al-fathi. Yang kedua atba'a, fi'il madhi mabni 'ala al-fathi az-zahira 'ala akhirih. Yang terakhir sababa, maf'ulun bih mansub wa 'alamat nasbihi al-fathah az-zahira 'ala akhirih. Ayat yang terakhir hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Untuk ayat hatta idza balagha matli'a asy-syamsi, syarahnya adalah sehingga apabila ia sampai ke tempat di mana matahari terbit di bumi ini. Seterusnya wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Syarahnya, dia menemukan muncul di atas orang-orang yang bertelanjang. Tidak ada yang menutupi mereka dari panas terik matahari, tidak juga daripada pakaian atau dari rumah, bangunan dan pokok. Tetapi mereka tinggal di padang pasir yang tidak ada tempat pelindungan atau pokok, dan kebanyakan mata pencarian mereka adalah ikan. Untuk i'rabnya, yang pertama matli'a, maf'ulun bih mansub wa 'alamat nasbihi al-fathah az-zahira 'ala akhirih. Yang kedua asy-syamsi, mudhafu ilaih majrur wa 'alamat jarrah al-kasrah az-zahira 'ala akhirih wa jumlah al-fi'liyah fi mahalli jar bi idhafah ilaih. Yang terakhir lam naj'al. Lam itu adalah huruf nafi wa jazam wa qalbu mabni 'ala sukun. Naj'al fi'il mudhari' majzum bi lam wa 'alamathu jazmuhu as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan.
Seterusnya, ma'anil mufradat, iaitu perkataan-perkataan sererti. Zikran, ay khabaran wa naba'a, perihalnya, yakni berita. Al-ardi, ay wabra'i, yakni bumi. Fa'atba'a sababa, ay fastawalal qudrati wal wasail, jalan atau kaedah. Ainin hami'atin, ay ainin biha hama'a, wahwa tinul aswadi, iaitu lumpur hitam, yakni mata air yang hitam berlumpur. Azaban nukra, ay azaban azima, azab seksa yang seburuk-buruknya, yakni azab yang besar. Nukra, ay munkara. Saya akan teruskan dengan makna seerti yang seterusnya. Yang ketujuh, jaza'al husna, ay sawab, yang dimaksudkan balasan yang sebaik-baiknya. Sababan, ay tariqan, jalan yang lain. Balagha, ay intaha, yang dimaksudkan dengan sampai. Mutli'a, ay musyrik, yang dimaksudkan dengan terbit. Seterusnya saya akan menceritakan pengajaran yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga ke 90 ini. Yang pertama, kana maliku Zulqarnain yatamitta'u bil hakimi qawwi wal wasi', lakinnahu dhalla muti'an wa muti'an lillah. Lam yakin muta'ajjirafan wa faqawwiran bima an'ama bihillahi alaihi. Yang bermaksud, Raja Zulkarnain telah dikurniakan pemerintahan yang teguh dan luas naungannya. Namun demikian, beliau tetap patuh dan taat kepada Allah. Beliau tidak merasa sombong dan takbur dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepadanya. Pengajaran yang kedua adalah yajibu al-hafiz 'ala al-'alaqat at-tayyibah baina al-hukumah wasy'abu fi hukumah daulah hatta takunu al-hukumah qawiyah wa takunu hayatin nas akthara salaman wa insijaman, iaitu hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat harus dikekalkan dalam pemerintahan sesebuah negara maupun negeri agar kerajaan akan menjadi teguh dan kehidupan rakyat akan semakin aman dan harmoni. Yang ketiga, an yakuna likulli hakim tabi'ah adilah wa mas'ulah fi kulli amar. Al-mithal, mu'aqabah alladhina yartakibuna az-zulma, iaitu setiap penguasa dan pemerintah seharusnya mempunyai sifat adil dan bertanggungjawab dalam setiap perkara. Contohnya, menghukum pihak yang melakukan kezaliman. Okey, baik. Saya sambung pengajaran yang keempat. Al-Malik Zulkarnain mana'u al-quwwatu wal-ma'rifah al-wasi'ah fi siyasah wal-hindasah wa ma ila dhalik. Yajibu an yakuna afdalu namuzij likulli hakim atau hakim fi kulli ansur, iaitu Raja Zulkarnain diberikan kekuasaan, ilmu yang luas meliputi politik, kejuruteraan dan sebagainya. Beliau patut dijadikan model terbaik bagi setiap penguasaan atau pemerintahan di sepanjang zaman. Okey, pengajaran yang seterusnya yang terakhir, ayamu qiyamah satahdasu bitakid. Kullu insan sayajma'u wa yufsi fi mahsyar la haqqan wafiqan lil mamarisati allati tatamu asna'i tawajiduhu fil alim. Okey, yang bermaksud hari kebangkitan pasti akan berlaku. Setiap manusia akan dihipungkan dan dihisap di padang mahsyar kelak mengikut amalan yang dilakukan ketika di dunia. Baiklah, itu saja pembatangan dari kumpulan kami dari surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 90. Syukran jazilan. Assalamualaikum.